والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Jazakumullah khairan jaza kepada rakan-rakan sahabat sekalian. Pada malam ini insya-Allah, di mana yang saya telah maklumkan kepada ustazah, moderator, yang mana saya ingin membicarakan soal sambutan Ramadan mengikut sunnah, di mana yang pada hari itu pernah saya sebut, tapi oleh kerana kita nak fokus betul-betul untuk menyambut Ramadan ni, insya-Allah, walaupun kalau kita nak bicara tentang khusus untuk menyambut Ramadan ni memang panjang lah, tapi saya akan mengambil mana yang penting. Kalau kita buka dalam fiqh sunnah ni panjang, ayat Quran dan hadis untuk dibicarakan soal itu. Sepatutnya kita kena ada pengajian secara intensif, insya-Allah. Tapi pada malam ni saya cuba menyentuh di sana sini berkaitan dengan Ramadan yang kita sambut selama ini tidak mengikut sunnah. Bila kita kebanyakan tidak mengikut sunnah kerana tidak belajar. Kita menyambut Ramadan ni macam seronok. Biasanya kalau bagi orang perempuan ni, bukan semua lah, tapi kebiasaan begitu. Puasa Ramadan dia sanggup berlapar dahaga, tetapi solatnya tu agak sukar. Jadi seronok, jadi satu budaya. Tetapi cara hidupnya tidak mengikut seperti mana yang dikendaki. Bila kita menyambut Ramadan bukan hanya lapar dan dahaga saja, tetapi ialah menahan nafsu kita dan juga penampilan kita, tingkah laku kita, karakter kita juga kena menepati kendaknya. Saya akan membaca sepotong antara potong ayat Quran berkaitan dengan Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kalian boleh semak 183. Sekarang ni kita mudah dalam kita nak menyemak ayat Quran, kita install masuk Smart Quran Jakim. Dia ada dua, satu Smart Quran Jakim, satu lagi Smart Hadis Jakim. Mudah. Ayat 1 sehingga ayat surah yang pertama sehingga surah yang ke-14. Kita boleh kod surah yang keberapa. Kemudian ayat yang keberapa, insya-Allah mudah. Kemudian kita tekan pada ayat Quran tu, dia akan automatically dia akan keluar terjemahan, mudah, cepat. Kita ke mana-mana pergi, kita hanya membawa handphone kita, di situ sudah lengkap. Kita boleh semak sama ada Al-Quran ataupun hadis, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dalam Al-Quran ni dia ada dua seruan. Satu seruan ya ayuhan nas, sama dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya ayuhan nas. Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lepas itu disebut kutiba. Kalau kita belajar al-lughatul Quran, bahasa Al-Quran, kita belajar bahasa Arab, kutiba. Diperlukan, diwajibkan. Ni fi'il madhi majhul. Kutiba. Kalau kita nak terjemah dalam bahasa undang-undang, diwartakan. Diwartakan. Biasanya selalu kalau kita pergi kepada mahkamah syariah, ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa. Yang pertama ada fatwa, yang kedua kalau nak jadikan ianya sebagai satu undang-undang, maka perlu digazet, perlu diwartakan. Jadi kita kena faham, kutiba ni
digezet, diwartakan. Jadi kalau kita memahami bahasa Melayu secara lebih mendalam dan memahami bahasa Arab lebih mendalam, insya-Allah mudah kita memahami dalam lughatul Quran. Sebab itu saya mengajak rakan-rakan sekalian kita memperkasakan bahasa Al-Quran. Bukan saya selalu sebut pada anak saya, dia mengajar bahasa Arab, saya kata kalau nak mengajar bahasa Arab untuk orang-orang lama-lama ni, jangan kita ajar bahasa Arab, kita ajar lughatul Quran, bahasa Al-Quran, dia mudah. Sebab kita duk baca selalu Al-Quran, jadi tak mengincup, tidak mengecil lah. Kalau kita ajar bahasa Arab, dia mula-mula tu ramai, lama-lama dia makin makin mengecil, dan akhirnya tinggal beberapa orang saja yang sanggup mengikuti bahasa Arab. Jadi dalam ayat ini disebut kutiba ni maksudnya difardukan. Kalau fi'il madi telah, kalau kataba tu telah menulis. Tapi kalau kutiba di itu maksudnya telah ditulis, tertulis. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, kataba tu menulis. Menulis maknanya bila dia jadi satu kitab, Alkitab tu sudah terlengkap. Macam Al-Quran tu sudah lengkap ditulis. Tapi dalam ayat ini maknanya kutiba ni difardukan, diwajibkan, dah digezetkan, diwartakan. Tapi kalau dah terjemah tu, orang yang tak biasa, dia biasa pelik. Tapi sebenarnya begitulah. Dalam bahasa undang-undang, gezet ni maksudnya yang boleh dilaksanakan. Boleh macam kata di Kedah, pernah dipatuakan bahawa merokok tu adalah haram. Hanya dipatuakan haram. Tapi tidak digezet, tak dimasukkan dalam undang-undang, tak diwartakan. Kalau diwartakan, siapa yang merokok boleh ditangkap di bawah undang-undang syarak. Itu dari segi memahami kalimah ataupun ayat Quran. Jadi dalam ayat ini Allah kata, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperdukan, diwajibkan, digezet, diwartakan ke atas kamu. Jangan rasa pelik bila sebut warta tu ada betul ni macam mana. Jadi sebenarnya kalau kita memahami bahasa undang-undang, kita akan faham lah. Jadi faham ayat ni. Sebab itu dalam nak mengeluarkan satu hukuman, dia perlu memahami kaedah bahasanya dan kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Itu dalam bab kita nak jadikan dia sebagai satu undang-undang lah. Tapi dalam hal ini memang dah termaktub. Puasa ni dah ditermaktub. Kalau kita tidak melaksanakan puasa ataupun makan di waktu siang hari, sama ada ianya menjadi satu hukuman sebab kita tidak melakukan ibadah yang wajib, yang fardu, ataupun kalau di dunia ni, kalau di mahkamah syariah ataupun di jabatan agama, mereka yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya makan di hadapan ramai, di khalayak ramai, menjadikan satu kesalahan. Menjadi kesalahan kerana makan di khalayak ramai. Itu ada undang-undang, Tentang Negeri ada undang-undangnya. Okey, baik, berbalik kepada bila sebut pasal puasa ni, kutiba alaikumusiyam. Kutiba diperlukan, diwajibkan, diwartakan, digezet, alaikum. Ala tu atas, kum tu kamu. Dalam ayat ni, boleh semak dalam Al-Quran, surah Baqarah ayat 183. Ala kum. Jadi bila digabungkan ala dan kum, jadi alaikum. Bila ada asyam tu, dia ada alif lam sad tu, jadi kita sambung alaikumusyamu. Sambil-sambil itu saya ajak rakan-rakan memahami sikit sebanyak lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Ke atas kamu puasa asyam. Kamu seperti mana? Kutiba telah difardukan, telah digezet, telah diwajibkan. Alal ladzina min qablikum. Ala tu atas, al-ladzina tu dalam bahasa Arab sebut ismul mausul, dia menyambung. Jadi alal ladzina min qablikum, ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Min qablikum, min daripada qabla tu
sebelum. Sebelum. Ba'da sesudah, qabla tu sebelum. Tapi kalau kita tengok baris, perubahan baris itu berkaitan dengan ilmu nahu dan ilmu saraf. Jadi saya tidak akan membicarakan soal perubahan baris. Tapi kalau dalam ayat ini min qablikum. Min qablikum, min tu daripada. Kalau kita belajar bahasa Arab, min tu daripada dalam huruf jar, harfu jar. Dia menyebabkan bila masuk min jadi qablu jadi qabli. Qablu jadi qabli. Baik. Min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi puasa ni bukan saja pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu juga memang sama juga diperlukan, cuma mungkin cara berpuasa tu berbeza. Tapi puasa, tempoh masa dan sebagainya berbeza lah. Jadi di hujung tu disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun tu orang yang bertakwa. Jadi apa yang penting kita nak faham di sini, ayat ini, yang pertama sekali Allah tekankan kepada kita bahawa puasa ini sudah diperlukan, sudah digazet sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Itu dari sisi sejarahnya. Okey. Yang keduanya, berkaitan dengan surah yang sama juga, ayat 153. Surah yang sama juga, yang tadi surah Al-Baqarah. Surah yang sama juga, 185. Yang tadi 183 ni 185. 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr faman syahida minkumus syahra falyasum. Pendek saya akan baca cakap itu. Jadi bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan. Syahru tu bulan. Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ismul mausul yang tadi allazina, yang ni allazi. Ini nanti kalau kita belajar bahasa Quran kita akan jumpa lah. Jadi bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menyatakan, memberikan penjelasan tentang petunjuk dan furqan. Siapa yang bagi penjelasan dan pedoman, furqan ni pemisahan antara yang benar yang tidak benar, hak dan batil. Maka barang siapa yang berada di tempat pada bulan itu hendaklah ia berpuasa. Ini musim pakej untuk melaksanakan puasa Ramadan di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah. Ikut ketentuan yang dah ditentukan di sana. Ini berkaitan dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik. Itu sebagai permulaan. Jadi yang penting yang saya nak jelaskan di sini ialah hadis yang berkaitan dengan kita nak sambut puasa Ramadan. Saya tidak akan panjang dalam ayat. Ayat tu kalau kita kupas, ayat berkaitan dengan kewajipan puasa Ramadan tu dia akan dipanjang. Tapi apa yang penting di sini saya nak fokus kepada bagaimana kita nak sambut Ramadan. Apa persiapan kita? Yang dikatakan mengikut sunnah itu, kalau berdasarkan pada hadis Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini pendek, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Ada orang yang ambil jalan mudah, dia tak mau bangun pagi,
tengah malam ataupun dia awal-awal dia makan, dia tidur, dia akan bangun, dia niat, dia tidur, niat puasa esok hari. Tapi apabila bunyi azan untuk subuh, baru dia bangun. Jadi dia tidak akan mendapat kelebihan orang yang bersahur. Jadi oleh kerana itu, kita kena mengaji bab sahur. Kena bangun sahur kerana Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Dalam hadis yang lain juga ada sebut alaikum bihadzas sahur fa innahu huwal ghida'u al mubarak. Rawahu Nasa'i bisanad jayyid. Hendaklah kamu makan sahur kerana itulah makanan yang berkah, yang barakah. Nah, ini berkaitan dengan sahur. Jangan kita ambil mudah. Walaupun bersahur itu sunat, tapi kalau kita tidak mengikut sunnah, berarti kita nanti ada masalahnya. Di siang hari akan ada masalahnya. Sebab itu dalam hal ini juga harus diingat, tempoh masa kita nak bersahur juga kena belajar juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala khamsina ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berdiri untuk melakukan solat. Saya tanya, tempohnya berapa? Lalu dijawabnya ialah 50 ayat. Ini sahabatnya, cerita sahabatnya. Daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Zaid, bersahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa qumna ila solah. Kemudian kami bangun lalu solat. Qultu, bila ditanya, kam kana qadru ma bainahuma? Kadar tempoh masa bersahur tu. Jawab Zaid, qala, ia berkata, khamsina ayat, 50 ayat. Maksudnya tempoh bersahur tu lebih kurang 50 ayat Al-Quran yang kita baca. Berarti bersahur lewat. Bila kita bersahur lewat, tak timbullah masalah gastrit dan sebagainya. Sebenarnya perut kita ni dah sesuai antara tempoh sahur kita yang lewat tadi dengan kita menyegerakan berbuka, iftar. Dan tempoh tu memang sesuai, dia tak berlakunya gastrit. Yang berlakunya gastrit kerana kita bersahur lebih awal. Sama ada bangun sahur ataupun tidak. Perut kita kosong. Sebab dalam perut kita ni, kalau kita belajar kaedah sains, dia ada kita panggil apa? Dia ada sejenis kita panggil asid. Asid. Asid ni dia membantu menghancurkan makanan kita. Asid dalam perut kita. Dia bekerja 24 jam. Dalam tempoh kita kosong perut kita tu, tempoh yang kita berpuasa mengikut sunnah tadi, tempoh kosong perut kita tu, dia tidak menyebabkan berlakunya gastrit. Tetapi kalau tempoh yang lama menyebabkan asid tu dia akan makan perut kita. Sebab dia kerja dia nak makannya, nak menghancurkan. Jadi kalau makanan kita yang kita makan sahur tadi, yang dalam perut kita tu, dia masih bekerja lagi untuk menghancurkan makanan tu sehinggalah bila kita berbuka. Jadi ini kadang-kadang kita tak ambil berat, nak ambil mudah kan. Kerana benda tu sebenarnya ada dalam dalam hadis Nabi SAW. Nabi ajar kita supaya kita ni, kalau kata orang yang menyegerakan sahurnya, dia sentiasa dalam kebaikan.
Sebab tu kena menyegerakan. Menyegerakan berbuka puasa, bukan maksudnya menyegerakan buka puasa tu belum masuk waktu. Sebab itu dalam hadis muttafaqun alaih, selalunya kalau sebut muttafaqun alaih tu hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim disebut muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia yang masih tetap dalam kebaikan selama mana ia mempercepatkan berbuka. Jangan duduk bersembang lagi, duduk baca doa panjang-panjang. Bila masuk-masuk waktu tu, terus kita segerakan berbuka. An Sahli bin Sa'adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia yang masih tetap dalam kebaikan selama mana ia mempercepatkan berbuka. Jadi kalau kita buka cepat, tak tangguh-tangguh lagi, berarti kita sentiasa berada dalam kebaikan, insyaAllah. Jadi, yang pertama sekali sahur, bangun sahur. Yang keduanya, tempoh masa sahur. Maksudnya, kita boleh agaklah dalam tengah jam lagi nak masuk waktu subuh, kita bersahur lah. Bukan nak makan banyak-banyak mana. Makanlah buah kurma. Keutamaan makanan kita buah kurma, minum air kosong, air ataupun air mineral. Kalau ada air yang kita bawa balik, air zam-zam, kita minum air zam-zam. Untuk kita bangun bersahur. Tak perlu kita makan makanan-makanan yang pedas yang menyebabkan dia akan mengganggu perut kita. Kalau nak makan nasi, makanlah, tapi makan ala kadar yang diperlukan. Kalau kita lewat bersahur, berarti kita tak tidur. Masalah kita ni bila sahur awal, pukul 3 pagi, sudah pasti kita tidur. Berarti tidur dari segi sudut kesihatan. Di sudut kesihatan, bermasalah kita. Sebab kita lepas makan, dalam tempoh 4 jam, baru boleh tidur. Macam biasanya selalu kuliah-kuliah ni, banyak kawan-kawan saya yang mati banyak, sakit banyak sebab orang jamu makan selepas kuliah. Kejap ya, anak tanya kunci kereta. Apa ada kuliah ni? Minta maaf. Kunci kereta, anak tanya kunci kereta. Jadi saya ke Padang Besar ada urusan. Di dalam perjalanan balik, dia kunci ni simpan, letak dia dalam bilik. Jadi dia nak guna kereta, dia minta kunci kereta. Baik, berbalik kepada peringkat-peringkat yang mudah kita faham lah. Yang pertama, bersahur. Bersahur. Tasaharu fa'inna fi sahur barakah. Kalian, bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Baik, bila nak sebut barakah, ni apa makna barakah? Saya pernah kupas sebelum ni. Barakah tu ada 3 makna. Barakah bermakna az-ziyadah. Boleh tulis. Barakah bermakna as-sa'adah. Barakah bermakna ad-dawamah. Makna az-ziyadah tu ialah bertambah. As-sa'adah tu bahagia. Ad-dawamah tu berterusan. Kalau bertambah ni, bertambah ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Bertambah rezeki yang halal. Bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlaku begitu, maksudnya kita mendapat barakah. Bahagia pula, kalau kita menuntut ilmu, rasa bahagia ataupun rasa tak bahagia. Seronok tak seronok untuk ilmu. Mencari rezeki yang halal, seronok tak seronok. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Bagaimana ibadah kita? Ibadah yang khususiyah.
dia ada dua ibadah. Umumiyah, umum ni apa saja amalan yang kita lakukan yang amalan itu amalan yang baik, dia merupakan ibadah. Itu ibadah yang lebih kata ibadah yang umum. Yang umum macam kita bekerja, kita turun lapangan, kita buat macam-macam, itu semua ibadah yang umum. Tapi ibadah yang khusus ni macam solat, puasa, zakah, lepas tu haji. Ini merupakan ibadah yang khusus. Tapi kalau ibadah yang umum tu, sebab kadang-kadang bila kita sebut ibadah tu, kita faham yang khusus saja. Sebab Islam tu kan, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya din itu di sisi Allah ya Islam. Apa makna din? Din tu nizamul hayah fil Islam. Cara hidup, nizamul hayah, cara hidup dalam Islam, fil Islam. Nizamul hayah fil Islam. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut a way of life. Cara hidup. Maksudnya setiap inci, setiap langkah, setiap perbuatan kita, setiap amalan yang kita lakukan, semuanya itu akan dikira ibadah, dalam lingkungan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita nak kena memahami din tu, apa makna din? Bukan din tu makna agama. Bukan tak boleh sebut agama. Tapi kalau agama yang tersebut tu, dalam arti kata din, dinul Islam tu ialah a way of life. Nizamul hayah fil Islam. Satu cara hidup dalam Islam. Itu yang dikatakan din. Sebab tu berbeza kalau kita sebut agama tu, religion tu, dah jadi lain makna lah. Mereka menganggapkan religion tu hanya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hubungan manusia dengan manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Tidak ada hubungan manusia dengan alam sekitar. Jadi oleh kerana itu bagi dia, hal-hal berkaitan dengan alam sekitar ni tak ada kaitan dengan agama. Sebab bagi mereka agama tu ialah religion. Dan bagi kita agama itu ad-din tu a way of life. Nizamul hayah fil Islam. Baik, berbalik kepada puasa tadi. Jadi macam mana cara kita nak menyambut puasa? Biasalah bila kita dimaklumkan, diumumkan bahawa esoknya Ramadan. Malam ni lepas kita solat maghrib tu kita niat lah. Mudah saja. Niat kita esok nak berpuasa. Esok nak berpuasa Ramadan, itu niat. Cukup mudah. Tak payah kita susah-susah kan. Nawaitu saum maradin, saum maradin. Tak payah susah-susah. Kita niat, kita teringat esok nak berpuasa Ramadan, maksudnya kita sudah berpuasa. Cuma perbezaan dari segi niat tu antara Imam Maliki, tak silap saya, dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia tetap malam guna niat. Tapi kalau Imam Maliki ni niat malam yang pertama tu kita niat sebulan. Kalau kata malam berikutnya kita lupa tu, maksudnya kita boleh pegang pada imam yang lain, maksudnya kita dah niat sebulan. Aku puasa esok hari sebulan bulan Ramadan. Kita niat dua-dua kali. Yang niat cara Imam Syafi'i ini, kita tiap malam lah kita dah niat. Tak susah, ingat nak puasa besok, puasa Ramadan tu dah niat. Mudah, memang paling mudah. Tapi oleh kerana kita ni menyusahkan, dalam hal melaksanakan ibadah kepada Allah, kadang-kadang menyusahkan. Benda tu mudah. Tapi bukan dipermudahkan. Mudah, tapi jangan dipermudahkan. Maksudnya dipermudahkan tu kita ambil ringan. Baik. Jadi kita bangun sahur, ikut sunnahnya tu, barakah tu maknanya apa? As-sa'adah, tadi as-sa'adah. Yang ketiganya ad-dawamah. Ad-dawamah tu kita beribadah berterusan. Daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, sehingga selepas Ramadan kita ibadah tu berterusan. Itu maksudnya kita mendapat barakah. Kemudian kalau kita belajar juga, sepanjang Ramadan ni kita belajar, kita semak, kita baca Al-Quran, tadarus, kita semak buku-buku amalan untuk kita nak laksanakan ibadah pada Allah SWT. Jadi insya-Allah benda tu berterusan. Dalam rezeki ini juga berterusan. Patutnya bulan Ramadan tu bulan barakah tu, perniagaan kita bertambah rezeki, bukan mengurangkan lagi. Sebab itu kalau kita tengok kebanyakan tu bulan Ramadan ni dia menambahkan lagi perbelanjaan harian dia kerana makan tu tidak terkawal. Ini maknanya puasa kita ni, puasa
letih, lapar dan dahaga, tapi tidak memberikan apa makna sebab makanan kita mubazir. Pembaziran berlaku, bertantan apa makanan yang dibuang. Berarti kita bukanlah berpuasa yang sebenarnya. Kita melayan hawa nafsu kita. Jadi ini kata puasa tidak mengikut sunnah. Tidak mengikut sunnah, makanan tu pembaziran berlaku. Jadi kalau kita nak puasa atau menepati kendak menepati sunnah tu, kita kena perbaiki baliklah yang sudah-sudah tu, yang lara yang kita buat tu mengikut-ikut tu, kita kena semak baliklah, kena membuat muhasabah balik. Baik. Jadi faham barakah tu kalimah berbentuk mufrad ataupun singular. Tapi kalau yang berbentuk jamak ataupun plural tu dalam surah Al-A'raf ayat 96, boleh semak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 ada perkataan barakat. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya warga sesebuah negara itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami limpahkan keberkatan daripada langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan rasul-rasul kami, kata Allah. Fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami timpakan mereka dengan azab, seksa, disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Kalau di dunia ni pun, kalau kita tengok, kalau bulan Ramadan, kalau kita sambut Ramadan, tekanan hidup kita, ekonomi kita makin teruk bila kita sambut Ramadan, kerana kita tidak berpuasa, tidak menyambut Ramadan mengikut sunnah. Itu barakat dalam ayat 96 surah Al-A'raf, kalimatnya berbentuk jamak ataupun plural, barakat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalimahnya berbentuk mufrad ataupun singular, barakah. Barakah. Maknanya kita dapatlah sikit bahasa Al-Quran dalam ayat ini dan juga dalam hadis Nabi SAW. Yang itu. Itu makna barakat yang saya sebut tadi, az-ziyadah bertambah, as-sa'adah bahagia, ad-dawamah berterusan. Jadi kita cuba laksanakan Ramadan kita tu mengikut sunnah, insya-Allah sepatutnya di hujung-hujung Ramadan 10 malam terakhir tu kualiti puasa kita makin meningkat. Bukan mengecil, bukan kita sibuk nak buat kuih-muih. Hujung-hujung Ramadan tu kebanyakan tengok perempuan ni sibuk nak siapkan kuih-muih dia, menyebabkan dia lupa untuk solat kita kata solat tarawih. Baik. Jadi mudah begini, satu kita bangun bersahur, yang kedua pula kita lewatkan sahur, yang ketiga pula kita mempercepatkan iftar. Baru memenuhi. Mempercepatkan iftar tu mereka yang mempercepatkan berbuka itu, mereka sentiasa dalam kebaikan. Sentiasa dalam kebaikan yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairim ma ajjalu al-fitrah. Manusia yang masih tetap dalam kebaikan selama mana ia mempercepatkan berbuka. Kalau yang dulu-dulu pernah kita lewatkan buka, kita tak ambil berat, dah masuk waktu kita pun tak masuk makanan mulut kita. Jadi kita perbaikilah dalam hal yang berkaitan dengan berpuasa mengikut sunnah. Yang seterusnya ada doa. Kita kata doa ni sumbernya Pejabat Agama atau Jabatan Agama Islam Kedah. Dia sediakan doa ni dalam buku dia. Doa dia macam ni. Nama doa ni doa kesegaran selepas bersahur untuk kesegaran berpuasa.
segar kita berpuasa doa ni. Sumbernya saya tak tahu, tapi sumbernya daripada pejabat agama, jabatan agama. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu li hani'an mari'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Allahumma inni, sesungguhnya aku telah bersahur, tasahhartu, aku telah bersahur. Iqtidaan, mengikut jejak bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikut jejak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhu li hani'an mari'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, berilah rahmat terhadap orang-orang yang wahai Tuhan, ya Allah, jadikanlah sahur bagiku dalam situasi segar dan sehat. Hani'an mari'an tu, segar sehat. Allahumma ja'alhu li, ya Allah jadikanlah sahur tadi, yang kita bersahur tadi, bagiku dalam situasi hani'an mari'an. Ini yang dikatakan doa untuk segar. Kita berpuasa dalam keadaan segar. Jadi selepas kita bersahur, kita baca doa ni. Allahumma inni tasahhartu iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti saya akan hantar kepada admin. Saya akan hantar doa ni untuk dibaca nanti insyaAllah. Doa ni bagus. Kalau kita baca betul-betul dan memahami maknanya, insyaAllah puasa kita tu kita rasa segar, kita tak rasa lembek, tak rasa lemah. Jangan kita tunjuk sangat kita ni tak larat, tak selesa. Kita tunjuk kesegaran kita. Baca doa minta supaya Allah beri kesegarannya. InsyaAllah kalau makan kita betul-betul, makanan yang boleh menguatkan imuniti kita, menguatkan antibody kita, insyaAllah puasa kita segar, sehat. Kalau kita makan pun tak ikut sunnah, kita makan ikut suka kita, maka punahlah kita. Tak mendapat kelebihan berpuasa, tak mendapat keberkahan, tak ada barakah dalam berpuasa. Ini merugikan sangat kepada kita. Sebulan Ramadan ni bulan yang kita buat apa juga amalan baik itu gandaannya berlipat kali ganda. Tak terkiranya. Sebab itu banyak orang yang kat setengah tu dia nak bagi bayar zakat, dia pilih bayar zakat pada bulan Ramadan. Kiraannya bulan Ramadan tu kiraan cukup sebulan. Setahun. Jadi dia setiap kali nak keluar zakat, dia pilih pada bulan Ramadan. Nak sedekah pun bulan Ramadan. Sebab bulan ni bulan yang sangat tinggi gandaan pahala dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana kita bila tak sedar, kita rasa macam biasa-biasa ya. Jadi merugikan kita lah, sangat merugikan kita. Sebab itu kita kena betul balik, semak balik daripada mula kita bersahur, lepas tu kita beriftar, lepas tu kita apa lagi? Memilih makanan-makanan yang sihat. Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini halal lagi baik. Bila sebut baik ni, makanan yang berkualiti, bernutrisi, makanan yang boleh membina menguatkan antibody kita, makanan yang boleh menambahkan memperbaiki lagi sistem immunity kita. Jadi itu makanan-makanan, bukan makanan junk food, fast food. Kalau makanan junk food, fast food ni makanan-makanan yang boleh merosakkan kesihatan kita, yang ada MSG, monosodium glutamate. Ni sebab tu saya, seorang sahabat saya kan, Ustazah Aisyah, Umi Aisyah, dia juga seorang Yahudi, Bani Israel. Dia revert, dia orang sebut revert, dia tak sebut convert, revert pada Islam berdasarkan pada ayat Quran, alastu birabbikum qalu bala. Sebab tu mereka sebut revert. Dia kata memang kami anak-anak Bani Israel ni, anak-anak Yahudi ni, memang daripada kecil lagi dah diasuh oleh nenek kami. Kebetulan pula datuk dia tu ialah seorang pendeta kitab Zabur. Pendeta kitab Zabur dah meninggal. Dia dah dibiasakan dengan disediakan makanan-makanan seperti korma, buah zaitun. Ini makanan-makanan yang dihidangkan kepada anak-anak orang Yahudi. Jadi cuma masalahnya, bagi mereka yang tak mau terima Rasul yang terakhir itu sebagai Rasul,
Muhammad SAW itu sebagai Rasul yang terakhir. Itu dari segi sebab bukan daripada bangsa mereka, daripada keluarga yang terdekat. Umi boleh kalau siapa yang nak kenal nanti saya cuba perkenalkan dengan Umi Aisyah ni. Dia warga China, sebab orang Yahudi ramai tinggal di China. Mereka berhijrah ke negara China, tapi nama mereka nama China. Itu juga ramai orang Yahudi yang berhijrah ke Rusia, mereka guna nama-nama Rusia macam Kalmar, Lenin. Ini adalah orang Yahudi. Kalau di Belanda tu, masa penjajahan Belanda di Indonesia tu, Senok Anggronya. Dan penjajahan Inggeris ke tanah Melayu ketika itu ialah yang peranan tu seorang Yahudi, warga negara British, namanya Henry Geni. Jadi bila kita berbual dengan dia, bagaimana strategi orang Yahudi untuk merosakkan orang Islam, ialah mereka menyediakan makanan-makanan junk food, fast food ini kepada orang bukan orang Yahudi. Anak-anak orang Yahudi mereka jaga permakanan mereka. Sebab itu mental mereka, pemikiran mereka berbeza dengan anak-anak orang yang bukan anak orang Yahudi. Sebab makanan juga, faktor makanan itu juga yang menyebabkan anak-anak kita ni dia bijak dalam berfikir. Sebab kita bagi makanan-makanan yang sihat, makanan yang bernutrisi, makanan yang berkualiti, bernilai, maka anak-anak kita berfikir pun cara baik. Tapi kalau kita duk tok nenek-nenek mari jarah cucu bawa kopok kaipek apa, masalah bagi kita. Sebab tu dalam kita nak memilih makanan. Sebab kita ni bila pergi pasar Ramadan tu dia dah jadi gelap mata dah. Itu masalah kita. Sebab kita tak rancang nak beli apa. Patutnya kita rancang apa benda yang nak beli untuk kita bersahur. Apa benda yang kita nak beli untuk kita beriftar. Rancang siap-siap pergi ke pasar Ramadan ke mana-mana ke, pergi beli yang kita nak beli. Jangan kita tunggu lama-lama. Ini satu lagi nasihat saya juga kepada mereka-mereka yang di luar sana yang nak berniaga bulan Ramadan, jagalah tingkah laku, akhlak. Berpakaianlah cara sunnah, cara Islam. Jangan pakai pakaian yang seksa-seksi. Menyebabkan bukan sahaja bagi yang menjual tu juga kurangnya pahala, kurangnya kebaikan sepanjang Ramadan. Bahkan kita juga menyumbang kepada mengurangkan pahala berpuasa bagi mereka yang datang membeli. Sambil beli tengok kita pula kita pakai seksa-seksa. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi gitu kan. Akhirnya kita juga penyumbang kepada orang yang berpuasa tu kurang pahala puasa, dan kita beraksi begitu, maksudnya kita berniaga, rezeki kita tu tak dapat keberkahan. Yarzuqu man yasha, kata Allah. Ia memberi rezeki kepada siapa yang ia kendaki. Buka dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura surah yang ke-42. Ayat 19. Yang berbunyi, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha latif, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha', ia memberi rezeki kepada siapa yang ia kendaki. Dia maha berkuasa, maha kuat dan maha perkasa. Wa huwal qawiyyul aziz. Jadi yarzuqu man yasha'. Jadi kalau kita berniaga bulan Ramadan, kita nak supaya Allah pilih kita untuk diberikan rezeki kepada kita. Dengan syarat perniagaan kita itu patuh syarat. Daripada awal sampai akhir. Barang yang kita nak sediakan, nak beri orang makan tu, kita pastikan barang tu ialah berkualiti, yang elok, yang boleh membina antibody, yang boleh menambahkan meningkat dia punya sistem imuniti dia tu kuat. Jadi dalam nak makan, nak pilih makanan ni, memang kita kena fikir ke arah tu lah. Sebab tu bagi sahabat saya ni, dia duduk di Kedah. Dia buka pusat pendidikan. Anak saya mengajar bahasa Arab tempat dia.
Kemarin dia buat kenduri anak-anak mahat dia orang ni, anak-anak pusat pendidikan ni, sebab dia memang belajar, dia buat masters bidang pendidikan tertinggi ketika pertukaran pelajar China ke Malaysia dan Malaysia ke China. China ke Malaysia ditempatkan di UUM. Ketika itulah dia revert kepada Islam. Dia masuk Islam ketika itu. Dia masuk Islam, dia pergi ke Kelantan, di pondok Kelantan, dia belajar di sana, dia ulang-alik dan menjadi anak angkat kepada Tuan Guru Nek Aziz. Dan dia ni cukup pintar. Memang sangat disayangi oleh Tuan Guru Nek Aziz. Seorang yang pintar, seorang yang memang sangat mendalam pemikiran dia, dan dia juga menjadi translator di mahkamah tinggi di Thailand, dan dia juga buat part time untuk menyediakan dokumen di mahkamah tinggi di Pulau Pinang, kes-kes yang melibatkan kes antarabangsa, perdagangan dan sebagainya. Sebab hakim ni dia membaca dokumen yang disediakan. Bila hukuman dah dikenalkan, dijatuhkan hukuman yang sekian, dia menyediakan dokumen sebab dia juga memiliki international law. Itu. Sebab otak orang Yahudi ni begitu kan. Ibunya belum Islam. Ibunya toke kelang arak terbesar di Thailand. Bukan jutawan tetapi millionaire. Keluarga-keluarga mereka menguasai ekonomi di Thailand. Keluarga mereka ni ada orang Yahudi mereka menguasai ekonomi di Thailand, politik di Thailand dan pendidikan. Sebab itu orang Yahudi dia menguasai. Di Malaysia juga keluarga dia ramai juga di Malaysia, tapi mereka penampilan mereka Cina Kristian. Tapi sebenarnya mereka ni adalah orang-orang Yahudi, adik-beradik belaka, papa saudara belaka di Malaysia ni. Sebab saya tidak boleh sebut nama-nama sebut, takut timbul masalah lain pula. Tapi itulah realiti yang berlaku kepada kita. Kita ni, kita baca Al-Quran banyak, terutamanya bulan Ramadan kita banyak bertadarus. Tapi kita tak bertadabur. Oleh kerana itu kita kena berfikir bagaimana kita nak ubah dengan Al-Quran yang kita sayangi, yang kita cintai dengan Al-Quran ni. Bagaimana Al-Quran itu boleh menjadikan satu bahan bacaan yang boleh memberikan suntikan semangat kepada kita merubah cara hidup kita. Mengubah cara berfikir kita, mengubah cara tindakan kita. Al-Quran yang kita baca tu. Jadi kita kena baca, mendalami yang betul-betul seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Walan tarda ankal yahud. Macam mana nak faham ayat ini? Orang Yahudi tak akan reda sama sekali. Siapa saya sebut semua sekali? Lan itu abadan abada, tak reda, tak suka. Bila penggunaan perkataan lan, semak dalam surah Al-Baqarah ayat 120, kalian boleh tengok dia punya tulisannya lam nun. Lam nun. InsyaAllah nanti bila ada masa sesuai nanti saya akan guna whiteboard. Jadi senang bila saya tunjuk di whiteboard tu boleh nampak saya tulis kan. Itu lebih baiklah. Jadi walan tarda ankal yahud, tak akan reda sama sekali. Orang Yahudi tak akan reda kepada kamu. Tak reda sama sekali. Tapi kalau ayat berikutnya walan nasara wala waw wala an-nasara, bukan dia guna lan, tapi bila kita baca sambung walan nasara, kalau kita pisahkan wala an-nasara, dan orang-orang Nasrani juga tak suka pada kamu hatta tattabi'a millatum, sehingga kamu ikut jejak langkah mereka itu. Jadi bulan Ramadan ni kita banyak bertadarus. Kita banyak bertadarus, hendaklah kita bersama-sama dengan bertadabur. Menyusuri, maksudnya mendalami maksud ayat itu lebih mendalam supaya dapat kita praktik dengan kehidupan kita. Sebab
Kita banyak baca Quran ni, dia merupakan wasyifa, dia merupakan ubat jiwa kita, hati kita. Kita kena banyak baca. Tapi bukan membaca saja, tetapi memahami. Setiap kalimah yang kita baca tu kita faham, insya-Allah dia lain, berbeza. Kita nak Ramadan ni kita bersungguh-sungguh. Bukan sekadar kita bertadarus, tetapi kita juga bertadabur. Kita memahami dah, insya-Allah. Jangan kita kejar nak baca, nak khatam tiap-tiap malam ke, seminggu sekali ke. Kita kejar nak cepat khatam tapi kita tak faham. Kita bertadarus, sambil bertadarus kita bertadabur. Sambil kita belajar lughatul Quran, insya-Allah. Jadi walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tak akan suka sama sekali kepada kamu, dan juga orang Nasrani pun tak suka sehingga kamu ikut millah mereka, mengikut cara hidup mereka, cara berfikir mereka. Sebab orang Yahudi ni dia mencetuskan macam-macam aliran-aliran yang baru. Komunisme ialah yang dicetuskan oleh orang Yahudi yang berhijrah ke negara lain, macam di China ke, di Vietnam ke. Mereka berada di Vietnam, China, tapi mereka mengaku mereka adalah warga negara Vietnam, warga negara China, warga negara Cambodia. Mereka tak sebut mereka ni orang Yahudi, tapi mereka lah yang mencetuskan aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang terkeluar daripada Islam. Itu sikap orang Yahudi. Sebab itu di Malaysia pun ada orang Yahudi ramai juga. Tapi kita tak cuba belajar, tak cuba untuk membuat siasatan, membuat risikan. Saya buat risikan, siasatan, saya berkawan dengan Yahudi-Yahudi yang revert kepada Islam tu. Alhamdulillah mereka menceritakan strategi orang Yahudi yang mana. Allah dah kata, Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah tu sebenar-benar petunjuk. Kita kena syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat yang berkaitan tentang Al-Quran turun bulan Ramadan untuk apa? Dalam ayat yang saya baca tadi lah. Baik. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm. Al-ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika sekiranya kamu nak ikut juga kehendak hawa nafsu mereka itu, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Petunjuk Allah tu sebenar petunjuk, tak mau ikut, nak ikut juga hawa nafsu mereka itu. Hawa nafsu orang Yahudi dan Nasrani, nak ikut cara mereka juga. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah tak akan memberi perlindungan dan Allah tidak akan memberi pertolongan. Ini hujung ayat tu. Clear, very clear. Cuma kita tak cuba memahami bagaimana aliran-aliran pemikiran orang Yahudi. Saya belajar tu semua tu. Aliran-aliran pemikiran orang Yahudi, macam mana mereka mencetuskan macam-macam dulu black metal. Saya dulu membongkar black metal tahun 2001. 2001. Sebenarnya saya 2-3 tahun sebelum 2001 tu saya dah lepak dengan black metal. Berkawan dengan mereka baru saya dapat bagaimana aliran-aliran orang-orang Yahudi yang kita kata dia mencetuskan satu aliran baru yang diminati oleh anak muda, itu muzik yang kita kata muzik yang agak keras. Tapi anak muda kita hafal lirik-lirik lagu tapi tak memahaminya. Lirik lagu ada menceritakan tentang pengalaman bagaimana dia merogoh seorang wanita. Ada dalam lirik tu. Sampai peringkat begitu. Anak muda kita pun nyanyi, kita tanya apa faham ni? Tak faham. Itu bila saya bongkar, saya dedahkan 2001 melalui media arus perdana, utamanya masa tu Metro, memang jadi satu negara, satu dunia tentang black metal. Saya pun masa tu, menteri nak jumpa saya. Jadi semua orang nak dapat maklumat pada saya. Poli pun nak jumpa saya juga pasal nak dapat maklumat. Saya kata, you all ni memang cukup kelengkapan siasatan. Yang mana tak boleh dapat trace mereka ni. Itu pengalaman saya lah dalam menyelusuri. Lepas tu macam-macam aliran baru untuk anak-anak muda kita. Saya masuk, saya lepak dengan mereka, saya tidur dengan mereka untuk mendapatkan maklumat lebih mendalam lagi. Jadi kita nak tahu tu, kita nak kena dakwah bilhal, straight dakwah, kita kena bersama mereka di lapangan
tidur dengan mereka baru tak nampak. Macam di KL, saya banyak tidur dengan gelandangan, baru saya tahu kedudukan mereka macam mana. Jadi kita dapat tahu yang kata gelandangan tu apa. Bukan semua yang tak ada rumah. Ada yang ada rumah, dia bekerja di KL, jadi guard dan sebagainya. Nak sewa rumah mahal, jadi mereka tidurlah jadi gelandangan. Makan malam, orang bawa makan. Kuranglah perbelanjaan. Nak mandi, pergi ke gereja, pergi ke masjid. Saya juga lepak di gereja. Saya tengok macam mana di gereja mereka melayan gelandangan ini cukup baik. Ada setengah masjid yang mereka pergi tu, imam ataupun petugas masjid cakap kasar dengan gelandangan. Tapi pergi gereja tu memang, kalau nak naik dengar tausiah ke tasirah ke, boleh naik. Di atas tu boleh dengar. Tapi tak dipaksa. Tapi mereka dibenarkan untuk membasuh pakaian, menyindir pakaian, mandi apa semua. Saya berada di gereja, lepak di gereja. Jadi macam seorang gelandangan juga. Jadi kita nak tahu sesuatu informasi, maklumat, kita kena turun lapangan, aurish, di mana dalam Al-Quran Allah kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ukhrijat, kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas. Turun, jumpa manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Sebar luas ma'ruf. Ma'ruf ni banyak. Ma'ruf ni cukup luas. Boleh kita sebar luas. Dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ni mudah saja. Bila ma'ruf dapat menguasai lapangan, automatically mungkar itu akan tersisih. Masalah kita ni ialah ma'ruf tak menguasai lapangan, menyebabkan lapangan itu dikuasai oleh mungkar. Bukan nanti saya ni tak ada autoriti, tak ada bidang kuasa. Macam mana? Jadi senang begini, no? Saya pernah menjadi penguatkuasa Jabatan Agama Islam Kedah. Tak semua kesalahan itu boleh diambil tindakan sebab peruntukan undang-undang tak semua ada. Yang diwartakan saja dalam undang-undang negeri yang boleh kita bertindak. Kalau yang tak diwartakan macam kata hidugam. Hidugam tak dapat kita nak buat tangkapan, nak dihantar ke pusat pemulihan, tak boleh, tak ada peruntukan. Mahkamah Syariah pun tak ada. Undang-undang sivil pun tak ada. Tak ada. Bila kita bincang dengan polis, dia kata kami nak tangkap, tak boleh sebab tak ada peruntukan. Kami lebih-lebih lagi berhati-hati nak tangkap tu, nak dicas di bawah apa. Itu berlaku begitu kan. Tetapi bila kita menguasai lapangan tadi, ma'ruf tu berada di lapangan, dia automatically mungkar tu akan habis. Dulu di Sungai Petani banyak pot-pot tempat hidugam. Saya bawa sukarelawan saya duduk situ. Kita duduk situ, kita bersembang mereka, kita berbual mereka, kita sampaikan tausiah. Akhirnya tak ada dah sekarang ni, tak ada lagi pot gam. Sebab kita kuasai lapangan itu dengan ma'ruf. InsyaAllah. Jadi dalam hal ini, kita kena faham ayat Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita sudah berada di lapangan, kita auris sampai kita buat straight dakwah, kita sampaikan ma'ruf banyak sangat. Macam saya juga buat dakwah bilhal. Bagaimana nak selesai masalah asnaf fuqara wal masakin. Saya ajar mereka hidup berdikari. Saya kena belajar, kena mengaji ilmu pertanian organik. Belajar cara nak membuat baja organik, baja kompos. Jadi macam mana nak pelihara ternakan ayam, itik. Saya belajar, saya pergi ke Thailand, belajar di kamp tentera. Pegawai tentera yang mengajar, ada 8 session. Jadi kita nak jadi sebagai seorang da'i lapangan, nak menjadi sebagai kita kata ahli Quran, orang ahli Quran ni dia akan memahami, dia cuba memahami satu persatu dan dia akan praktik dalam kehidupannya. Patutnya begitulah. InsyaAllah begitu. Jadi kita ini dah pukul 10. Sebenarnya berapa minit bagi saya untuk bicara pada malam ni? Sepatutnya pukul 10 lah. Tapi aku ada 1-2 soalan tu boleh ajukan lah. Jika ada soalan, Ustaz buka soalan untuk bertanya. Boleh silakan. Silakan.
Nampaknya tak ada soalan lah, sudah jelas kot. Jelas. Dalam ni banyak yang jelas kan semua. Dah jelas. InsyaAllah. Jadi cuma apa yang penting bagi kita tu bagaimana kita nak praktik apa yang kita fahami itu supaya dapat kita lebih-lebih lagi. Saya suka memperkasakan golongan sasar kita. Maksud cara kita buat empowerment kepada mereka supaya mereka ni kita ajar hidup berdikari. Sebab saya gunakan tajuk saya ekonomi sederhana, mandiri dan lestari. Sebab di kalangan asnaf-asnaf fuqara'un masakin ni kebanyakan yang saya jumpa ni mereka ni ada masalah sosial yang lain. Sebab bila saya di pertubuhan menangani gejala sosial Unggas Malaysia ni, saya menyusuri semua isu-isu orang miskin ni banyaknya masalah isu-isu gejala sosial. Sebab dah miskin dah tu. Yang kedua pula mereka hidup bebas, dia dah susah, kita susah, dah menyusahkan lagi. Jadi bagaimana kita punya approach kita, bagaimana kita punya komunikasi kita dengan mereka tu, bagaimana kita menggunakan ilmu psikologi. Nak jadi seorang da'i lapangan ni, dia kena ada kemahiran psikologi, dia kena ada kemahiran komunikasi, dan dia kena ada kemahiran membuat social mapping. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang penting bagi kita bagaimana nak mendekati sasaran. Saya gunakan kataan Hemoy. Hemoy ni, buka dalam kamu Dewan Bahasa, Hemoy ni bahasa Kedah dan Perlis, tak malu. Orang yang kita tak kenali pun kita tegur sapa, menyapa, kita berbual. Jadi di situ kita akan dapat sampaikan mesej kita. Yang kedua, kita dapat mengenali dia dari dekat. Itu sikit banyaklah no. Kalau yang tak faham tu insyaAllah cuba faham lah. Boleh ikuti saya punya info-info saya banyak kerana saya buat ceramah secara live melalui Facebook, video Facebook ataupun melalui YouTube ataupun TikTok. TikTok ni pendek. Tapi kalau Facebook tu panjang. Sambil-sambil saya memandu nak pergi KL, sambil-sambil saya buat live dan saya pun bicara santai. Jadi kita manfaatkanlah media sosial yang ada pada kita ni, kelebihan yang ada pada kita ni, Allah bagi nikmat. Banyak pada kita kemudahan menggunakan alat teknologi masa kini ni, kita guna sepenuhnya sebagai medium dakwah. Saya jadikan media sosial ni sebagai medium dakwah. InsyaAllah. Itu ilmu yang boleh kita harapkanlah. Au ilmin yuntafa'u bih. 3 perkara kan. Bila mati anak Adam ni habis dah. Iza mata bani Adam in qata'a amalhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam tu terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat, au waladin salihin yad'un, atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa. Itu banyak. InsyaAllah. Jadi saya serah kepada moderator untuk menutup majlis. Jazakallah khairan Fadil Ustaz Kamarudin atas pencerahan dan perkongsian ilmu mengenai sambutan Ramadan ikut sunnah, dan kita juga tadabbur juga surah-surah daripada surah Al-Baqarah mengenai perintah berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Dan semoga dapat sedikit sebanyaklah memberi kefahaman bagi kita semua dan pencerahan. Dan Ustaz, saya rasa kita dah boleh tutup Ustaz ya. Tak ada soalan pun daripada jemaah, kita semua dah jelas. Kita tutup dulu dengan tasbih kafrah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.